Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, seperti mana yang kita telah tegaskan di dalam segmen-segmen yang lalu, bahawa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Dan ibadah yang paling luas pengertiannya, yang mengambil masa dan tenaga kita yang cukup banyak, ialah ibadah umum berbanding ibadah asas dan ibadah sunat. Dan ibadah umum itu seperti mana yang telah kita jelaskan pada segmen-segmen yang lalu, perlu melalui 6 syarat. Syarat yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, perkara yang kita lakukan itu ataupun aktiviti yang kita lakukan itu sah di sisi syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya dibuat dengan baik. Yang keempat, dibuat dengan terbaik. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijah ataupun kesan outcome-nya yang baik. Saya masih lagi ingin memperincikan tentang syarat yang keenam, iaitu impak ataupun kesan daripada suatu perkara yang nak kita jadikan ibadah itu mesti baik. Artinya sekiranya perkara itu ataupun perbuatan itu, aktiviti itu berjaya kita lakukan, kita akan dapat rasakan rasa bersyukur. Manakala kalau aktiviti ataupun tindakan yang kita lakukan itu gagal, maka kita sabar. Berjaya, kita syukur; gagal, kita sabar. Dan apabila saya bercakap tentang syukur dan sabar ini, saya lebih ingin menumpukan kepada soal syukur, memandangkan syukur lebih sukar daripada sabar, ya. Sebab itu darjat orang yang bersyukur sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang bersabar. Sabar atas kegagalan, ya, memang kita tidak ada pilihan lagi. Tetapi kalau syukur atas kejayaan, kadang-kadang kita alpa, kita leka, ya, menyebabkan kita terbuai-buai dengan kejayaan kita hingga lupa kita bersyukur. Sebab itu kalau dalam aktiviti-aktiviti yang biasa ataupun kehidupan harian kita, antara doa sebelum makan dengan selepas makan, mana yang kita lebih ingat? Selalunya sebelum kita makan, kita ingat Allahumma barik lana fima razaqtana, seterusnya, ya. Tetapi apabila kita dah selesai makan, dah kenyang, kita terlupa doa lepas makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu selalu orang lupa. Jadi ini menunjukkan bahawa bersyukur lebih sukar daripada untuk bersabar. Itu juga kalau kita ada pengalaman naik kapal terbang. Sebelum kita naik kapal terbang tu, banyaklah doa yang kita ucapkan, kita lafazkan. Kemudian bila kapal terbang tu bergegar, lagi kuat doa kita. Tetapi apabila kapal terbang sudah landing dengan selamat, jarang kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu yang dikatakan syukur? Apa itu yang dikatakan syukur? Syukur itu ialah satu ungkapan atau penyataan kerana kita memperoleh nikmat. Kita ungkapkan, kita nyatakan kerana kita mempunyai ini, kita akan mendapat nikmat, baik secara lisan ataupun secara hati dan juga secara tindakan. Jadi syukur itu, subhanallah, ada 3 jalan, ya. Pertama secara lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan tindakan. Artinya syukur itu apabila kita mendapat nikmat. Sebab itu dikatakan syukur itu daripada perkataan syakara ataupun lebat. Artinya orang yang bersyukur hanya orang yang memandang kelebihan, orang yang dapat merasakan kelebihan. Tetapi kalau seseorang itu dia hanya merasakan kekurangan saja dalam hidup, dia tak dapat, dia rasa kurang, maka dia akan kurang ataupun dia akan tidak bersyukur. Jadi syukur hanya apabila kita merasakan kita ada kelebihan, lihat apa yang ada, insya-Allah kita boleh bersyukur, bukan lihat apa yang kita tidak ada, ya. Baik, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kita perlu bersyukur? Pertama, kita perlu bersyukur kerana itu perintah Allah. Ya, setelah kita bertungkus lumus mengerjakan suatu tindakan ataupun satu pekerjaan, kemudian kita berjaya, maka perintah Allah wajib kita bersyukur. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua,
Syukur juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur, maka kita sebagai umatnya perlu menteladani baginda. Ya, baginda bersyukur, maka kita juga bersyukur. Dan yang ketiga, syukur juga adalah satu syarat untuk menambah nikmat. Untuk menambah nikmat. Nikmat yang ada itu boleh bertambah apabila kita bersyukur. Dan yang keempat, syukur adalah untuk sebagai perisai kepada azab ataupun sebagai pelindung kepada azab yang akan datang kepada kita. Ya, sebab itu kita kena lihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersyukur. Wahai orang-orang beriman, makanlah antara rezeki, ya, yang baik yang kami berikan kepadamu. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan begitu. Dan bersyukurlah kepada Allah, ya, jika memang Dia yang kamu sembah. Jadi ini perintah dalam Al-Baqarah ayat 172. Jadi hukum bersyukur adalah wajib, ya, sama ada nikmat yang datang kepada kita itu kecil atau besar, maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur. Sama ada kita nikmat itu yang lahir ataupun yang batin, sama ada nikmat itu yang tersurat ataupun yang tersirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita bersyukur. Bila dikatakan wajib, artinya apabila kita bersyukur mendapat pahala. Ya, apabila kita tidak bersyukur artinya kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu selalu dikatakan jangan hanya melihat nikmat, tetapi lihatlah pemberi nikmat. Jangan kita hanya besarkan nikmat tetapi kita tidak membesarkan pemberi nikmat. Ya, kita ada rumah, kita ada kenderaan, kita ada keluarga, kita ada itu dan ini, semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bukan sahaja melihat nikmat tetapi kita melihat pemberi nikmat. Ya, jadi dengan itu insya-Allah kita akan membesarkan Allah, bukan saja kita memperagakan atau membesarkan nikmat-nikmat yang datang daripada Allah. Itu pertama. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana satu ketika selalu kita dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak beribadah kepada Allah. Waktu malamnya baginda solat, ya, qiyam hingga bengkak-bengkak kaki, ya. Sehingga Siti Aisyah melihat, Siti Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummahatul Mukminin, melihat suaminya itu baginda Rasulullah SAW lepas solat, ya, sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Dan apabila ditanya oleh Siti Aisyah, ya, mengapa begitu serius, begitu teruk sekali Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, begitu dahsyat sekali, begitu hebat sekali, ya. Ya, sedangkan dosa-dosa Rasulullah SAW sudah diampunkan, ya, dan Rasulullah SAW telah dijamin untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi apa jawab Rasulullah SAW? Satu kalimah yang sangat terkenal, iaitu afala akuna abdan syakura, ya. Apakah aku ini nak membuktikan bahawa aku ini untuk menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya beribadah bukan kerana syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah lebih daripada itu. Apakah, ya, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah begitu banyak, begitu serius, begitu fokus? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membuktikan baginda adalah orang yang bersyukur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu tradisi baginda, apabila mendapat berita yang baik, lantas baginda menghadap kiblat dan terus sujud syukur, ya. Satu ketika diceritakan bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang begitu kaya, ya, antara seorang sahabat yang dijamin syurga. Pada satu ketika dia duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, ya, baginda Rasulullah SAW sujud. Sujudnya begitu lama, ditunggu oleh Abdurrahman bin Auf, ditunggu bila nak habis, ya, sujud itu, tak selesai-selesai, sehingga Abdurrahman bin Auf terdetik bahawa Rasulullah SAW sudah wafat dalam sujudnya. Begitu, ya. Agaknya berapa lama lah agak-agaknya, ya. Kalau kita sujud lama saja pun kita tak terdetik, orang kata kita meninggal dunia, Tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia nampak begitu lama, dia merasakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat di dalam sujudnya, ya.
Dan akhirnya apabila Rasulullah selesai sujud, Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertanya, mengapa begitu lama baginda sujud? Ya, Rasulullah SAW memberitahu bahawa Malaikat Jibril telah memberitahu siapa yang berselawat kepada baginda, maka Allah berselawat kepadanya. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah juga akan berselawat kepada orang itu. Maka untuk merasakan kegembiraan atas perkhabaran gembira itu, busyra itu, baginda Rasulullah sujud, dan sujudnya begitu lama. Jadi kenapa kita perlu bersyukur? Pertama tadi perintah Allah wajib. Yang kedua, kita bersyukur kerana inilah yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah bagi tahu, kita dah kongsikan pada segmen-segmen yang lalu bahawa kalau kita nak berjaya, kita tiru orang yang berjaya, dan tidak adalah manusia yang paling berjaya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu fokus, begitu serius untuk bersyukur kepada Allah, maka untuk kita berjaya seperti mana Rasulullah berjaya, maka kita juga perlu bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita lihat syukur adalah baja yang akan menambahkan rezeki. Selalu pemikiran kita tersasar, ya, kalau kita dapat banyak baru kita bersyukur. Dapat sikit, apalah guna kita bersyukur sebab kita dapat sikit. Tidak. Kalau begitulah tanggapan kita, itu tanggapan yang tersasar. Sebenarnya kalau kita dapat sikit, maka apabila kita bersyukur, ya, maka nikmat yang sikit itu akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Ibrahim ayat 7, ya. Jadi subhanallah, ini yang dikatakan oleh pakar-pakar motivasi, pakar-pakar psikologi, dikata law of gratitude, ya, iaitu hukum dalam kita bersyukur ini, apa yang kita berikan kita akan dapat sebagai tambahannya, ya, dalam kehidupan kita. Tanda kita bersyukur ialah, ya, kita akan saya sebutkan nanti, ialah kita memberi nikmat yang kita ada tu kepada orang lain, yang mana kita boleh berkongsi nikmat itu, ya. Apabila kita berkongsi nikmat itu, insya-Allah nikmat itu bukan berkurangan tetapi makin bertambah. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa satu kebaikan yang kita buat di jalan Allah, dia umpamakan benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai, dan satu tangkai itu akan berbuah 100, digandakan 700 kali. Artinya apabila kita bersyukur, iaitu kita memberi kebaikan ataupun nikmat yang kita ada itu, bukan bertambah, bukan berkurangan, tetapi akan bertambah. Saya selalu katakan dalam rezeki kita kena amalkan 3M, ya, dalam rezeki, dalam apa saja milik kita, kita kena amalkan 3M. M yang pertama kita mencari, M yang kedua kita memiliki, dan M yang ketiga kita memberi. Ya, kita mencari lalu kita memiliki. Kita memiliki lalu kita memberi. Terkurang lagi kita mencari, kita memiliki, kita memberi. Subhanallah, apabila kita buat demikian, maka rezeki kita itu akan mengalir. Rezeki yang mengalir macam air yang mengalir, akan bersih dan jernih. Air yang tertakung akan kotor dan keladak. Begitu juga rezeki. Kalau kita amalkan bersedekah, apabila kita amalkan hibah dan sebagainya, rezeki tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Selalu dikatakan, dengan kita menyalakan lilin yang padam, dengan lilin kita yang menyala, lilin kita menyala, kita menyalakan lilin yang padam, tidak akan mengurangkan cahaya pada lilin kita, bahkan kita akan dapat lebih banyak cahaya. Begitulah, ya. Artinya bersyukur akan menambah nikmat. Jadi kalau dapat sedikit, bersyukurlah. InsyaAllah syukur itu akan menambah nikmat kita. Yang keempat, yang ini yang paling kita takut, ya. Kita kena bersyukur, kita perlu bersyukur, kerana sekiranya kita tidak bersyukur, maka kita subhanallah akan diazab oleh Allah. Wala in kafartum inna azabila syadid, kata Allah, ya. Sekiranya kita kufur, iaitu kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah, azabku amat pedih.
Kenapa? Orang yang tidak bersyukur artinya orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, dia rasa nikmat itu hanya kekuatan dirinya, dia rasa nikmat itu kerana kepandaian dirinya, dia rasa nikmat itu kerana strategi sebagai perancangan taktiknya dan sebagainya. Tidak. Ya, semua perkara itu hanya tadbir saja. Ya, takdir sentiasa mengatasi tadbir. Takdir daripada Allah, tadbir daripada kita. Takdir akan sentiasa mengatasi tadbir. Artinya walaupun kita buat sebaik-baik tadbir, tetapi kalau takdir Allah mengatakan gagal, kita akan gagal. Tetapi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan takdirnya, maka kita berjaya, maka kita berjaya. Atas dasar itu, segala nikmat yang kita perolehi, segala kejayaan yang kita nikmati, maka kita perlu tunduk dan patuh kepada Allah dengan bersyukur. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, artinya kita sombong, kita takabur kepada Allah. Maka apabila takbur, Allah Subhanahu Wa Taala benci. Allah Subhanahu Wa Taala benci orang yang tidak bersyukur. Lawan kepada syukur ialah kufur ataupun takbur. Maka tunggulah, nantilah azab Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Soalnya sekarang ialah bagaimana kita nak bersyukur? Bagaimana kita nak bersyukur? Ya, subhanallah, awal-awal lagi saya dah katakan tadi bahawa syukur ini boleh dilakukan dengan 3 cara. Bukan pilihan ya, nak syukur nombor 1 tapi tak nak nombor 2. Nombor 2 tapi tak nak nombor 3, bukan. Artinya ketiga-tiga perkara ini, tiga-tiga cara ini hendaklah dilakukan serentak. Yang pertama, syukur dengan lidah. Lidah kita bersyukur, iaitu yang dikata bil lisan. Yang kedua, kita bersyukur dengan hati, bil qalbi, iaitu dengan hati, dengan rasa. Dan yang ketiga, bersyukur dengan tindakan, iaitu dengan action ataupun dengan perbuatan. Baik, sekarang kita lihat satu-satu ya. Mudah-mudahan selepas ini kita tidak hanya mengucapkan syukur saja. Okey, dapat satu nikmat, syukur. Ya, kenduri kesyukuran. Begitu ya. Kita kata alhamdulillah. Ya, syukur lebih daripada itu. Kerana syukur ada 3 cara. Pertama dengan lisan. Dengan lisan ialah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Alhamdulillah bukan sekadar ucapan ritual, tetapi alhamdulillah adalah ucapan yang penuh dengan rasa, iaitu segala puji bagi Allah. Jadi apabila dipuji kelebihan kita, apabila dipuji akan kekayaan kita, apabila dipuji kepandaian kita, apabila dipuji kekuatan kita dan sebagainya, maka seorang hamba yang hina, yang dhaif, yang lemah perlu sedar dirinya hamba bahawa segala-galanya itu hakikatnya datang daripada Allah, ya, bukan daripada dirinya. Sebab itu apabila orang memuji dirinya, pujian itu dikembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, bukan kalau bila orang puji harta kita, inilah kerana saya memang kerja keras. Orang puji kita dapat kelulusan yang tinggi, contoh ya, dapat kelulusan akademik itu, inilah jerih payah saya selama ni mentelaah, selama ni saya study, saya buat gini, saya buat gini. Terus nafikan. Ya, semua itu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan lisan. Yang kedua, dengan lisan juga ialah kita perlu menampakkan kesan nikmat itu kepada manusia lain. Ya, menampak kesan nikmat itu. Sebenarnya apabila kita menampakkan kesan nikmat itu kerana kita nak menyukakan Allah. Allah suka apabila kita diberi nikmat, maka kita menampilkan ataupun menunjukkan kesan nikmat itu ya kepada masyarakat, kepada orang lain. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Artinya, dan nikmat Tuhan itu pamerkanlah. Satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang berpakaian koyak raba, jahit sini, jahit sana dan sebagainya, tampung sini, tampung sana. Kata Rasulullah SAW menegur, apakah ada pakaian cantik? Dia kata ada. Maka tukarlah pakaian kamu, pakai pakaian cantik, kerana Allah suka melihat kesan nikmat pada hamba-Nya. Ada seorang yang lain ya,
nampak rambutnya kusut masai, ya, rambutnya hitam tetapi kusut masai. Maka Rasulullah bertanya, ya, ada minyak, maka sisirlah ataupun sikatlah, minyaki rambutmu, kerana Allah suka melihat kesan nikmat pada hamba-Nya. Jadi itulah kita bersyukur hari pertama dengan lisan. InsyaAllah kita akan sambung lagi bagaimana kita akan bersyukur dengan hati dan juga dengan perbuatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.